Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Akila binti Muhammad Fazli. Hari ini saya akan menerangkan tentang peranan dan pemikiran dua tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pengenalan. Bahasa jiwa bangsa merupakan frasa yang paling sesuai untuk melambangkan signifikan sesuatu bahasa kepada bangsa-bangsa di Malaysia. Sesuai dengan statusnya sebagai bahasa rasmi yang digunakan secara meluas. Bahasa Melayu perlu diutamakan dan dimartabatkan untuk menjadikannya lebih berkualiti dan mampu bersaing dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Oleh kerana itulah, semua pihak perlulah memainkan peranan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu di negara kita. Dua tokoh yang saya pilih untuk melaksanakan tugasan saya ini ialah Profesor Emeritus Nik Safia Karim dan Profesor Emeritus Asmah Haji Omar. Berikut merupakan latar belakang tokoh yang saya pilih. Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safia Karim dilahirkan pada 17 Disember 1939 di Kota Baru, Kelantan. Pendidikan yang diterima oleh Datuk Dr. Nik Safia Karim yang pertama ialah Sekolah Rendah Inggeris Perempuan Kota Baru pada 1948 sehingga 1952. Yang kedua, Maktab Perempuan Melayu Kuala Lumpur pada 1953 sehingga 1957 dan dipindahkan ke Kolej Tunku Kursia. Apabila lulus Cambridge School Certificate, beliau melanjutkan pelajaran di St. Francis Institution, Melaka sehingga lulus High School Certificate pada 1959 dan memperoleh ijazah sarjana muda sastera pada 1963, memperoleh ijazah sarjana sastera pada 1965 di Universiti Malaya. Seterusnya, memperoleh ijazah kedoktoran dalam bidang ilmu linguistik di Universiti Ohio, Amerika Syarikat pada 1972 sehingga 1975. Seterusnya, perkhidmatan dan jawatan yang pernah disandang oleh Datuk Dr. Nik Safia Karim. Yang pertama ialah berkhidmat sebagai pensyarah di Jabatan Pengajian Melayu di Universiti Malaya sehingga tahun 1999. Beliau pernah memegang pelbagai jawatan pentadbiran Universiti Malaya iaitu Ketua Jabatan, Timbalan Dekan, Pengarah Akademik Pengajian Melayu, dan beliau juga pernah menjadi Timbalan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Berikut merupakan pencapaian Nik Safia Karim. Yang pertama ialah dianugerahi gelaran Profesor Emeritus dan ijazah kehormat Doktor Persuratan oleh UKM dan UM. Yang kedua, anugerah Tokoh Ilmuwan Bahasa pada tahun 2001. Seterusnya, Tokoh Pejuang Bahasa pada 2004. Dan kini, Tokoh Maulidur Rasul. Seterusnya, latar belakang tokoh Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar yang dilahirkan pada 5 Mac 1940 di Jitra, Kedah. Beliau merupakan wanita Melayu Malaysia terawal yang memperoleh PhD dan wanita pertama yang memegang jawatan timbalan naik Chancellor University. Datuk Dr. Asmah Haji Omar merupakan pejuang bahasa dan ilmuwan. Beliau juga merupakan seorang penulis serta editor puluhan buku. Datuk Dr. Asmah telah memegang jawatan sebagai profesor sejak berusia 36 tahun sehingga beliau bersara wajib pada usia 65 tahun. Pendidikan yang diterima oleh Datuk Dr. Asmah Haji Omar. Yang pertama ialah Sekolah Melayu Jitra, Kedah pada 1946 sehingga 1949. Yang kedua, Kampung Baru Girls School, Alostar, Kedah 1950 sehingga 1951. Yang ketiga, Malay Girls College, Kuala Lumpur dan Sultan Abdul Hamid College, Alostar pada 1957 sehingga 1958. Seterusnya, beliau melanjutkan pengajian di Universitas Indonesia Jakarta pada 1958 sehingga 1963. Dan beliau melanjutkan pelajaran di University of London, England. Berikut merupakan perkhidmatan Datuk Dr. Asmah Haji Omar
Yang pertama ialah ahli akademik di Universiti Malaya pada 1963 sehingga tahun 2000. Yang kedua, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI pada tahun 2001 sehingga tahun 2005. Yang ketiga, berkhidmat sebagai penolong pensyarah di Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya pada tahun 1963. Dan beliau juga dilantik sebagai Profesor Madya tahun 1972. Dan yang terakhir, beliau dilantik sebagai Profesor Linguistik Malaya di Universiti Malaya. Berikut merupakan antara hasil karya Datuk Dr. Asmah Haji Omar. Yang pertama ialah Morfologi Sintaksis Bahasa Melayu Malaya dan Bahasa Indonesia 1 perbandingan pola pada tahun 1968. Yang kedua, Essays on Malaysian Linguistic Nahu Melayu Muntakhir pada tahun 1980. Yang ketiga, Bahasa dan Alam Fikiran Melayu yang diterbitkan pada 1986. Seterusnya, antara peranan tokoh-tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, peranan Datuk Dr. Nik Safiah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu, iaitu melibatkan diri dalam media dan advokasi bahasa Melayu. Nik Safiah sering muncul di media untuk membincangkan isu-isu berkaitan bahasa Melayu. Beliau telah menyuarakan pandangan dan nasihat mengenai pentingnya penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam media, pendidikan dan pentadbiran serta kepentingan memartabatkan bahasa kebangsaan sebagai lambang identiti nasional. Ini termasuk penulisannya dalam akhbar dan jurnal yang mengajak masyarakat memahami dan memartabatkan bahasa Melayu. Yang kedua, penglibatan dalam Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim juga terlibat dalam pelbagai projek di bawah naungan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk memperkasakan bahasa Melayu. Beliau bekerjasama dengan DBP dalam menghasilkan pelbagai bahan rujukan penting dan mengembangkan kamus serta tata bahasa Melayu. Peranannya dalam DBP juga melambatkan penyelarasan bahasa Melayu standard di peringkat kebangsaan, menjadikan DBP sebagai institusi teras untuk perkembangan bahasa Melayu. Seterusnya, peranan Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, beliau telah menerbitkan buku dan artikel ilmiah. Asmah Haji Omar telah menulis banyak buku dan artikel yang menjadi rujukan utama dalam pengajian bahasa Melayu. Karya-karya beliau seperti Ensiklopedia Bahasa Melayu, Nahu Melayu Moden dan Language and Society in Malaysia memberi panduan dan inspirasi kepada generasi penyelidikan bahasa Melayu seterusnya. Buku-buku ini juga digunakan sebagai teks rujukan di institusi pendidikan dan universiti, sekaligus memperkukuh bahasa Melayu dalam bidang akademik. Yang kedua, pemartaban bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Beliau memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu sebagai medium pengajaran di institusi pendidikan tinggi. Usaha beliau dalam mempromosikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu adalah bertujuan untuk memastikan bahawa bahasa ini bukan sahaja digunakan dalam komunikasi harian, tetapi juga mampu menjadi bahasa pengajian ilmu di peringkat lebih tinggi. Ini adalah satu usaha untuk memelihara dan memperkaya bahasa Melayu agar terus berkembang dalam konteks moden. Seterusnya, pemikiran tokoh-tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama ialah pemikiran Asmah Haji Omar. Asmah Haji Omar dalam Ensiklopedia Bahasa Melayu menjelaskan perkembangan bahasa Melayu dari segi sejarah, variasi, ejaan, fonetik, fonologi dan etimologi. Bahasa Melayu dikategorikan sebagai bahasa rumpun Austronesia yang terbahagi kepada 4 keluarga, iaitu Indonesia sebagai Austronesia Barat dan Melanesia, Micronesia serta Polynesia sebagai Austronesia Timur atau Oceania. Berdasarkan teori Henrik Kern dan Peter Bellwood,
asal-usul bahasa Proto-Austronesia berada di selatan China, di daerah Yunnan. Orang Austronesia kemudiannya bermigrasi ke Taiwan antara 4,000 hingga 3,000 sebelum Masihi, di mana bahasa Proto-Austronesia mulai berkembang. Ensiklopedia ini memberikan pandangan mendalam mengenai sejarah dan genealogi bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa tertua di dunia. Yang kedua, Asma Haji Omar mengkaji pemikiran Melayu melalui bahasa, khususnya bahasa kanak-kanak dan orang dewasa. Penyelidikan terhadap bahasa kanak-kanak dilakukan secara empiris, memfokuskan pada unit dan fungsi bahasa serta perkembangan penguasaan bahasa mengikut usia. Beliau juga meneliti bahasa orang dewasa dalam konteks penghitungan konsep ruang dan waktu serta cara memberikan arahan dalam bahasa tulisan. Dalam kedua-dua kajian, beliau menerapkan prinsip relativiti linguistik yang menyatakan bahawa bahasa mempengaruhi cara kita melihat dunia dengan sistem bahasa yang berbeza menghasilkan pandangan yang berbeza pula. Seterusnya, pemikiran penggunaan bahasa mengikut situasi. Setiap bahasa merujuk kepada mematuhi pedoman politik, sosial atau budaya dalam penggunaan bahasa mengikut situasi. Setia kepada bahasa kebangsaan bermaksud mematuhi dasar bahasa negara, sementara setia kepada bahasa ibunda atau dialek setempat melibatkan penghormatan terhadap bahasa yang diwarisi. Dalam masyarakat berbilang bahasa, setiap bahasa tidak bermaksud menggunakan satu bahasa sahaja, tetapi menghormati kedudukan setiap bahasa sesuai dengan tempat yang diberi dalam dasar yang dipersetujui masyarakat. Penggunaan bahasa berlandaskan peraturan linguistik, sosiolinguistik dan pragmatik. Kepatuhan terhadap peraturan ini menunjukkan penggunaan bahasa yang santun. Asma Haji Omar mengemukakan peraturan linguistik untuk memastikan sebutan dan nahu yang tepat, serta peraturan pragmatik untuk mencapai tujuan secara sopan dan berkesan. Setiap bahasa juga melibatkan sebutan standard yang berbeza antara negara walaupun menggunakan bahasa yang sama. Seterusnya, pemikiran Nik Safiah Karim. Nik Safiah Karim mengaitkan morfologi dengan mengkaji struktur, bentuk dan pergolongan kata. Nik Safiah Karim mengkaji morfologi dalam bahasa Melayu dengan meneliti struktur, bentuk dan penggolongan kata. Beliau melihat morfologi sebagai komponen asas dalam memahami pembentukan kata dan makna dalam bahasa Melayu. Melalui kajiannya, Nik Safiah menunjukkan sebagaimana morfologi mempengaruhi makna kata berdasarkan perubahan bentuknya seperti dalam imbuhan awalan, akhiran dan proses pembentukan kata baru. Pendekatan ini membantu memperjelas bagaimana bahasa Melayu membentuk kata-kata dan mengelompokkannya ke dalam kategori tertentu yang bergantung pada fungsi kata dan cara ia dibentuk. Ini sangat penting dalam memastikan kejelasan makna dan tata bahasa dalam bahasa Melayu serta memberi pemahaman yang mendalam tentang sistem bahasa secara keseluruhan. Seterusnya, Nik Safiah Karim sangat-sangat berjuang dalam memartabatkan bahasa Melayu selain mempunyai prinsip yang teguh berkenaan pembangunan ilmu pengetahuan. Pemikiran Nik Safiah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu berakar pada prinsip bahawa bahasa ini bukan sahaja perlu dihormati sebagai bahasa kebangsaan, tetapi juga diangkat sebagai bahasa ilmu yang berwibawa. Beliau percaya bahawa bahasa Melayu mampu berfungsi dalam pelbagai bidang keilmuan, termasuk sains, teknologi, perundangan dan pendidikan tinggi. Dan oleh itu, kita perlu dimajukan agar dapat terus bersaing pada peringkat antarabangsa. Seterusnya, Nik Safiah juga memberikan penekanan kepada pengurusan masa dalam kehidupannya yang membolehkannya mengimbangi kerjaya dan peranan dalam keluarga.
Baginya, pengurusan masa yang baik adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bererti, khususnya dalam menyumbang kepada perkembangan bahasa Melayu. Seterusnya ialah banding beza peranan tokoh-tokoh tersebut. Seterusnya ialah persamaan peranan Nik Safia Karim dan Asma Haji Omar. Seterusnya ialah persamaan peranan Nik Safia Karim dan Asma Haji Omar. Yang pertama, menghasilkan karya ilmiah dalam bahasa Melayu. Nik Safia Karim menulis banyak karya ilmiah dalam bahasa Melayu, termasuklah buku, artikel dan kajian linguistik. Melalui persumbangannya dalam bidang akademik, beliau membuktikan bahawa bahasa Melayu mampu digunakan untuk membincangkan pelbagai konsep intelektual dan ilmiah. Ini juga membuka ruang kepada pengkajian lebih mendalam tentang linguistik dan budaya Melayu. Manakala Asma Haji Omar juga berusaha menggalakkan penghasilan karya-karya ilmiah dalam bahasa Melayu untuk membuktikan bahawa bahasa ini mampu digunakan dalam penyampaian ilmu yang kompleks. Beliau juga menulis banyak kajian dalam bahasa Melayu yang memberi pengiktirafan kepada bahasa tersebut dalam kalangan akademik dan ilmuwan. Yang kedua, kesetiaan kepada bahasa Melayu dalam masyarakat berbilang kaum. Beliau turut melihat bahasa Melayu sebagai alat penyatuan bangsa Malaysia yang berbilang kaum. Oleh itu, beliau sangat menekankan pentingnya kesetiaan kepada bahasa Melayu, baik dalam konteks rasmi seperti pentadbiran maupun dalam kehidupan seharian. Bagi beliau, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang dapat memkukuh identiti kebangsaan serta jati diri bangsa Malaysia. Manakala Asma Haji Omar berkata, untuk memartabatkan bahasa Melayu, seluruh masyarakat harus menghormati bahasa Melayu dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan harian di sektor pendidikan serta dalam urusan rasmi negara. Menurut beliau, kesetiaan bahasa ini adalah asas untuk mewujudkan perpaduan kebangsaan dan identiti bangsa yang kukuh. Perbezaan peranan Nik Safia Karim dan Asma Haji Omar ialah peranan dalam dasar bahasa negara. Nik Safia Karim berfokuskan kepada memartabatkan bahasa Melayu dalam bidang profesional dan ekonomi, memastikan bahasa Melayu digunakan dalam sektor-sektor penting seperti ekonomi, pentadbiran dan perniagaan, selain dalam pendidikan dan sains. Manakala Asma Haji Omar menyokong dalam dasar kebangsaan dengan menekankan kesetiaan kepada bahasa Melayu dalam semua sektor masyarakat, tidak hanya di peringkat pendidikan tetapi juga dalam pentadbiran negara, undang-undang dan urusan rasmi. Yang kedua, penerbitan dan penghasilan karya ilmiah. Nik Safia Karim menghasilkan karya berkaitan dengan pendidikan bahasa Melayu dalam konteks modernisasi dan pemerkasaan bahasa Melayu untuk menghadapi cabaran globalisasi. Beliau juga aktif menghasilkan kajian dalam bidang linguistik, pendidikan dan teknik pengajaran bahasa. Manakala Asma Haji Omar menulis lebih banyak karya berkaitan dengan linguistik dasar, struktur bahasa serta aspek sosiolinguistik bahasa Melayu. Buku-buku beliau sering berfokus kepada teori-teori linguistik yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu serta analisis tentang penggunaan bahasa dalam masyarakat berbilang kaum. Seterusnya kita akan bincangkan tentang persamaan pemikiran Nik Safia Karim dan Asma Haji Omar. Yang pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan pembinaan bangsa. Nik Safia Karim menekankan bahawa bahasa Melayu perlu berperanan bukan sekadar alat komunikasi tetapi juga sebagai bahasa ilmu, terutamanya dalam pendidikan tinggi, sains, teknologi dan ekonomi. Beliau berpendapat bahawa memartabatkan bahasa Melayu dalam bidang ini penting untuk membina jati diri bangsa dan identiti kebangsaan yang kukuh. Manakala Asma Haji Omar menekankan peranan bahasa Melayu dalam pendidikan tinggi dan sebagai bahasa ilmu dalam pelbagai bidang termasuk bidang sains dan teknologi. Beliau percaya penerapan bahasa Melayu dalam pendidikan adalah kunci untuk memartabatkannya dan beliau telah menulis banyak karya akademik untuk memupuk penggunaannya dalam kalangan ilmuwan. Yang kedua, kepentingan kesetiaan bahasa. Nik Safia menegaskan bahawa kesetiaan kepada bahasa Melayu adalah tanggungjawab terutamanya dalam konteks sosio-politik. Beliau berpendapat bahawa rakyat Malaysia harus setia kepada bahasa kebangsaan terutamanya dalam pentadbiran dan pendidikan tanpa menafikan bahasa lain, tetapi mengiktiraf peranan bahasa Melayu dalam menyatukan rakyat.
Manakala Asma Haji Omar menegaskan bahawa kesetiaan bahasa dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia penting untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Beliau berpendapat bahawa rakyat Malaysia perlu menghormati kedudukan bahasa Melayu dalam konteks rasmi sementara bahasa lain dihargai dalam situasi yang sesuai. Perbezaan pemikiran Nik Safia Karim dan Asma Haji Omar. Yang pertama, peranan bahasa Melayu dalam masyarakat berbilang kaum. Nik Safia Karim menyatakan bahawa memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu bukan sahaja untuk memperkukuh identiti kebangsaan tetapi juga untuk membangunkan negara dalam bidang ekonomi dan sains. Beliau percaya bahawa bahasa Melayu perlu diterima di semua lapisan masyarakat dan dalam pelbagai bidang. Manakala Asma Haji Omar menekankan pentingnya menjaga kedudukan bahasa Melayu dalam konteks rasmi seperti pentadbiran dan pendidikan, serta menghormati bahasa-bahasa lain dalam masyarakat yang berbilang kaum sejajar dengan dasar sosiopolitik Malaysia yang menghargai pluralisme bahasa. Yang kedua, pendekatan terhadap penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan dan ilmu. Nik Safia Karim lebih menekankan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu khususnya dalam pendidikan tinggi, sains, teknologi dan ekonomi. Beliau memperjuangkan pengiktirafan bahasa Melayu dalam pelbagai bidang ilmu dan menganggap bahasa Melayu sebagai alat untuk membina jati diri bangsa dan memupuk identiti kebangsaan yang kukuh. Manakala Asma Haji Omar juga menyokong penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan tetapi lebih menekankan kepada kesetiaan bahasa dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Beliau menegaskan bahawa bahasa Melayu perlu diberi kedudukan yang lebih tinggi dalam konteks rasmi dan kenegaraan tetapi tidak menafikan kepentingan bahasa lain dalam situasi yang sesuai. Kesimpulannya, Nik Safia Karim berperanan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, memperjuangkan penggunaannya dalam pendidikan, sains, teknologi dan ekonomi. Beliau menekankan penggunaan bahasa Melayu di peringkat pendidikan tinggi dan dalam bidang profesional sambil membina identiti kebangsaan. Manakala Asma Haji Omar pula menyumbang besar dalam menjadikan bahasa Melayu bahasa ilmu dan saintifik, terlibat dalam agensi dan jawatankuasa penting serta menulis banyak buku dan kertas kerja. Sumbangnya menjadikannya dikenali sebagai pendeta bahasa Melayu selepas Zakbar.